Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan wa hudan wa tuqan wa salahan fid din ya akramal akramin. وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَافْتَحْ عَلَيْنَا فُتُوحَ الْعَارِفِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dia kata bab yang kedua, babut taubah. Maka bab yang pertama, maka bukan semualah hadis-hadis yang kita baca, tapi kebanyakan kita baca, maka kita tinggal beberapa hadis sebab kena-kena hadis itu kita dah baca dah pada majlis-majlis yang telah lepas. Sebab itu kalau baca ku ulang balik hak tulah ya. Sebab itu dia panggil apa laka-laka dia hak baca dah. Maka hari ni masuk bab yang kedua, maka dia kata babut taubah, ialah bab taubah, ai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ni muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu benda yang penting dalam hidup manusia, iaitu kita orang beriman ni satu benda yang mesti kita buat. Sebab tidak ada siapa di kalangan kita, lelaki atau perempuan, yang sunyi, yang bersih, yang tidak ada dosa. Semua kita ada dosa. Bahkan banyak dosa yang kita buat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa ni terbahagi kepada dua. Di segi besar dan kecil, iaitu dosa halus dan dosa besar. Maka dosa halus ni berhajat kepada istighfar, minta ampun dengan Allah. Dan kadang-kadang dengan amalan yang baik yang kita buat, dengan bentuk salawat atas Nabi ke, ataupun bentuk sembahyang fardu, bentuk sedekah, bentuk tolong orang lain, walau benda yang kita tolong tu bukan manusia sekalipun, seperti binatang, kadang-kadang Tuhan ampun dosa kita yang kecil saat ni dengan sebab kita buat benda-benda yang baik. Tapi dosa besar dia tak akan terampung, terhapus dan malaikat dengan satu benda sahaja, iaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita ni tidak ada siapa yang di kalangan kita yang tidak berdosa. Sebab kita bukan nabi. Kita tidak masuk oleh golongan manusia yang Tuhan jaga daripada kesalahan. Maka orang yang Tuhan jaga supaya tak jatuh dalam lubang maksiat, tidak buat benda-benda yang Tuhan larang ni, kena kepada Nabi sahaja. Orang yang lain daripada Nabi, walau juru secara mana pun, dia tak sunyi daripada kesalahan dalam hidup dia. Maka dosa ni ia terbagi dua pula. Selepas daripada ia terbagi dah kepada besar dan halus, dua pulanya dosa ni yang kita dapat dosa ni dengan dua rupa, iaitu emo kita tinggal hak Tuhan suruh ataupun kita buat hak Tuhan larang. Maka dua-dua tu salah kedua-dua. Sebab di sini Tuhan suruh kita buat, tiba-tiba kita pergi tinggal. Tapi di sini pun banyak Tuhan suruh. Maka bukanlah tinggal semua hak Tuhan suruh, Nabi suruh ni, semua orang panggil neraka belaka, semua maksiat belaka, tak juga. Itu dia.
Dan sebaliknya pula, benda hak Tuhan larang, Nabi larang kita pergi buat. Bukan semua dapat dosa belaka dak. Nah, ada dia. Iaitu benda hak Tuhan suruh dengan jalan fardu. Dengan jalan wajib. Benda ning je yang kita tinggal kita berdosa. Ada dia. Dan sebaliknya pula benda hak Tuhan larang dengan betul apabila buat ni haram. Dah, itu dia. Dengan mana jika larang benda makruh kita buat tak apa. Tapi jika benda larang keras, kasar, nah, iaitu dengan bentuk kesalahan yang tak dipanggil dapat dosa, nah, yang haram, makna kata, maka ketika ninglah kita buat tu barulah kita dapat dosa. Maka dua dosa ni, emo kita buat hak Tuhan larang dengan bentuk dia panggil apa Tuhan larang keras kasar, iaitu benda yang haram kita pergi buat maka dapat dosa. Banyaklah tak habis nak bilang. Nah, gapo kita minum, kita berkaya. Nah, kita makan riba, kita bercuri, kita berzina. Nah, kita mengupak, kita pelaga orang balas kelahi. Nah, kita buat nyanyi kepada orang, menyakiti orang. Semua ni hak Tuhan larang keras belaka tu. Sabit tu, siapa di kalangan kita pergi buat salah satu daripada benda-benda ni, maka dapat dosa. Sebaliknya pula, dia pergi buat benda hak Tuhan suruh, dia pergi tinggal hak Tuhan suruh. Dah, hak fardu. Kenapa? Dia duit ada, wajib keluar zakat tak keluar zakat. Dia ada kemampuan, boleh pergi buat haji, tidak buat haji. Misal kata, siapa kepada mati. Sebab mazhab kita ni, kau buat tak apa. Asal buat ya. Dan sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam tak sembahyang, ni pun dapat dosa. Itu dia. Maka di hari ni tak kala kita bercara bab taubah, maka kita khususkan tentang dosa besar lah. Sebab dosa halus ni taubat comel baik. Nah, dan istighfar pun tak apa dah. Itu dia. Tapi kalau tambah dengan taubat lagi maka lebih comel. Maka di sini tuan kita pengarah dia wari syarat-syarat bagi taubah. Orang yang taubat ni gapo dia taubat? Taubat ni sebagaimana kita tahu, muslimin muslimat, siapa-siapa yang bertaubat dan sah taubat dia diterima oleh Allah, maka dia bersih daripada dosa. Seperti budak baru beranak baru. Bagaimana budak baru beranak tidak ada dosa, begitu juga orang bertaubat. Walau umur dia sampai ke beratus tahun sekalipun, dosa yang lepas mari dia buat banyak mana sekalipun, tapi dia bertaubat dengan Allah, taubat yang betul, yang kena, yang nasuha, maka Tuhan terima taubat dia, maka Tuhan ampun semua dosa dia. Nah, itu dia. Sabit tu kita nak taubat, nak kena, nak sah ni. Kena buat lagu mana? Ada berapa cara? Ada berapa syarat? Ada berapa rukun? Itu dia. Maka taubat ni ia terbagi kepada dua. Ai dosa yang berhajat kepada taubat ni, ai kena kepada dosa-dosa besar, ia terbagi kepada dua. Maka setiap dosa tu ia ada rukun dia, tak serupa dengan yang lain. Ataupun serupa tapi ada tambah. Misalnya dosa yang setengah daripada kita buat ni ialah dosa di antara dia dengan Tuhan. Dosa di antara dia dengan Tuhan. Nah, tak sakut paut dengan anak Adam. Tak sakut paut dengan anak Adam. Bahkan di antara dia dengan Tuhan sahaja. Misal aku mana? Tuhan suruh semaya, dia tak semaya. Misal kata. Ini dosa di antara dia dengan Tuhan. Nah, sama ada belah lek ia buat, ia tinggal Tuhan suruh ataupun buat Tuhan larang. Dia kelih kepada benda-benda yang Tuhan tak kelih. Nah, itu dia. Tapi tak ada sakut paut anak Adam. Dosa semacam ni banyak juga. Maka ni rukun dia 3. Nak wisah. Nak bersih daripada dosa dan nak sah taubat dia. Dia sah taubat dia, ia bersih daripada dosa. Ia kena buat 3 perkara. Barulah sah taubat dia. Yang pertama, ia kena tinggal benda yang dia dah buat tu. Tak si buat dah. Nah, misal kata belum ni dia tak semaya. Ni dia tak si dah tak semaya. Nak semaya dah. Maka tinggal tak semaya, maka mula semaya. Itu tahu orang panggil syarat rukun yang pertama. Ai tinggal benda yang dia duk buat tu, kesalahan tu.
Sama ada betul tinggal hak Tuhan suruh atau buat hak Tuhan larang. Tinggal lu dah. Kalau dia tak semaya maka semaya. Maka jikalau dia buat benda-benda yang Tuhan larang maka dia tinggal benda tu. Nah, main judi masalan, hati kebo masalan. Dia panggil ni loteri masalan. Lagu tu misal. Itu dia panggil dosa di antara dia dengan Tuhan. Yang kedua, dia kena sesat. Hak ni hak besar sekali, rukun hak besar sekali. Ialah kena sesat semua benda-benda yang dia buat salah mari. Supaya sana juga sama ada dia tinggal hak Tuhan suruh atau buat Tuhan larang. Dosa besar. Maka dia kena sesat di atas perbuatan dia. Berasa sedih, berasa salah. Itu dia. Dan yang ketiga, dia kena azam. Bahawasa dia tak siwak dah semula. Tak siwak dah benda tu semula, tak siwak dah. Misal dia tak semaya, tak sih dah kembali ke tak semaya mula tak sih dah. Nak semaya sampai bila-bila dah. Dak kena azam, kena tanam lagi jiwa, kena wibasa lagu tu. Maka bagi siapa yang cukup tiga ni maka sah taubat dia. Maka besar mana dosa pun dah diampunkan. Habis bersih cuci. Tu. Itu bila tu? Apabila dosa tak bersangkut paut dengan anak Adam. Iaitu dosa di antara kesalahan di antara dia dengan Allah sahaja. Adapun yang kedua ialah dosa yang dia buat ni bersangkut paut dengan anak Adam. Banyaklah. Mengupak pelaga orang, curi benda orang, gitar orang. Tu dia. Banyak. Rapah barang orang. Ini repang dosa di antara dia dengan anak Adam. Dia deraka kepada Allah tapi dia buat nyanyi ke anak Adam melalui anak Adam. Maka di sini rukun dia ada 4. Tambah soal lagi. Hak 3 saat ni adalah 3 saat ni. Kena kena tinggal dah perbuatan yang dia buat tu. Dah kena sesat. Yang ketiga kena azam, kata tak siwak dah mula-mula. Tambah soal lagi kena dapat ampun daripada Tuhan yang kita buat nyanyi ke dia. Kena dapat dapat halal, kita kapung kajak dapat halal. Tapi bukan halal sekarang. Dia kena kelih pada benda tu. Kalau kita rapah bak duit dia, kita kena hantar kelih, bayar kelih. Tu dia, dan minta maaf ke dia. Dia kalau kita mengupak ke kita minta halal ke dia, minta maaf kepada kita. Ni dia panggil. Maka mesti kena dapat maaf dan halal daripada orang yang kita buat nyanyi ke dia. Tak kira lah kita buat betul gapo pun. Maka tambah jadi 4. Jadi kalau cukup 4 tu barulah sah taubat kita yang kesalahan kita bersangkut pak dengan anak Adam. Tu dia. Maka dosa kita banyak. Setengah dosa kita pasal nak taubat, nak tinggal haludah. Hak ni tak tinggal lagi. Taubat setengah-setengah pun tak apa. Tak mesti taubat semua kaliku. Maka jikalau dosa kita terbagi 2. Kita taubat 5 dulu. Maka tinggal sah taubat hak tu. Hak ni tak taubat ada lagi dosa. Tu dia. Dan apabila sah taubat dah kita, lepas tu kita lama-lama kita Allah ke nafsu kita. Kita buat mula pula. Taubat mula pula. Tu dia. Lepas tu batal dah dulu kita taubat dah. Tak batal pun. Hak tu hak dulu apung dah. Semua dia apung dah. Lepas tu buat semula ni, benak kepada ampun, taubat semula pula. Gitu. Tu dia. Tapi seperti juga sama-sama lah. Taubah ni payah. Payah nak berlaku dengan kita. Payah kita nak bertaubat kepada Allah. Tapi bukan tak berlaku. Berlaku banyak. Ramai orang bertaubat kepada Allah. Tapi berhajat kepada beberapa tangga supaya kita sapari berasa nak taubat kepada Allah. Sabit tu kelihatan kita di hari ini. Tidakkah kita panggil banyak kesalahan kita buat terhadap Allah? Sama ada betul kita buat hak dia lari ataupun tinggal dia suruh. Banyak tak? Banyak. Tapi ada ke tak berasa nak taubah? Tapi ada tak di hati kita berasa sesat? Tak ada. Betul tak? Tu dia. Sebab dia tak mari benda ni. Dia kena ada benda lain dia buat. Barulah dia mari kepada berasa nak taubah. Maka tanah butung seorang manusia muslimin muslimat ialah dia dapat bertaubat belum dia mati. Belum dia mati dia dapat taubah dulu. Belum dia mati ni tanah butung. Sebab itu jika kita nak butung, kita kena usaha wisapa kita ni bertaubat kepada Allah. Pak kita nak buat lagu mana?
Yang jalan yang paling baik sekali ialah berdoa kepada Allah, Tuhan kurnia kepada kita taubat sebelum kita meninggal dunia. Minta dengan Tuhan. Nah, sebab mana-mana hamba yang Tuhan taubat, maka dia bertaubat kepada Allah. Nah, ada dia. Itu sebagai mukaddimah. Dengan kita wari sebut syarat dulu beberapa daripada rukun apa semua supaya kita tahu kata gapo dia taubat ni. Maka taubat ni daripada dosa wajib, mesti wajib atas setiap orang mukallaf. Taubat daripada dosa ni wajib. Nah, itu dia dengan ijma' para ulama dan penuh dengan dalil-dalil daripada ayat Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setengah daripada ayat Qurannya Tuhan katakan, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kamu kepada Allah, semua kamu wahai orang yang beriman, mudah-mudahan kamu beruntung di akhirat kelak. Nah, itu dia. Lagi pula Tuhan katakan, "Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi." Beristighfarlah, ai minta ampunlah dengan Allah dan bertaubatlah kepada Allah. Maka sebab itu taubat ni dia nak mari daripada orang yang duk istighfar dah belum tu. Banyak istighfar belum tu. Dia minta maaf dengan Tuhan sama lama-lama ia bertaubat kepada Allah. Duk dia nak taubat halu payah jari orang. Nah, itu dia. Maka itu sebagai mukaddimah. Maka kita pergi kepada hadis. Sebab kita cara sebenar pun kita ni kita hadis. Yaitu daripada Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan. Rawahul Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia kata aku dengar Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wallahi demi Allah. Ai Nabi bersumpah. Nabi royak kata dia buat gapo. Nak ayat kata bukan main-main, dak sungguh-sungguh ni. Siapa bersumpah dengan Nabi. Maka Nabi tak bersumpah malaikat benda tu benda penting, benda ni benda besar. Baru Nabi bersumpah. Ni pun Nabi bersumpah juga. Nabi kata demi Allah. Inni sesungguhnya aku ni la astaghfirullah. Aku minta maaf, minta ampun dengan Allah. Aku beristighfar. Nah, kepada Allah wa atubu ilaih dan aku bertaubat kepada Allah fil yaumi pada setiap hari. Dah 24 jam. Akthar min 70 marrah. Lebih banyak daripada 70 kali. Pada riwayat yang lain 100 kali Nabi beristighfar dan bertaubat dalam hidup dia sehari semalam. Nabi. Itu hadis muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bagi semua manusia tak kira siapa, lelaki atau perempuan, di mana saja ia berada, tak kira siapa, kita semua manusia ni kita tiru orang. Bagi setiap orang daripada kita ada contoh yang kita berkenal, maka kita ikut dia dalam kerja buat kita. Nah, tak kira segi mana-mana sekalipun. Dalam hidup kita, kita suka tiru orang, ambil orang lain buat contoh bagi kita. Nah, itu dia. Maka jikalau contoh baik, maka baik kita. Dan jikalau contoh kita yang kita tiru dia tu jahat garuk, maka jahat garuk kita. Nah, itu dia. Sebab tu di hari ni, cara asuh ajar anak tarbiyah yang berjaya ialah dia pisah. Ambil beberapa gambar yang baik-baik, beri kepada anak dia supaya jadi contoh yang terbaik bagi anak dia dalam hidup. Nah, itu dia. Wayak cerita tu, wayak bahari tu. Nah, supaya anak dia dengar, suka pasal kenal kepada orang tu, orang yang baik sana. Maka pisah nak tiru. Nah, itu dia. Maka ni pun Nabi ni, dia tak ada dosa Nabi. Nabi tak ada dosa. Walah loh pun tak ada. Sebab apa? Nabi ni Tuhan jaga. Maksum Nabi. Sebagaimana kita rakyat pada awal tadi,
semua manusia tak ada siapa selamat daripada dosa melainkan para nabi saja. Maka nabi tetap berdosa. Tapi dia buat lagu ni, dia minta maaf dengan Allah, dia bertaubat kepada Allah sebagai tujuan apa? Sebagai ataupun supaya jadi contoh yang terbaik bagi umat dia. Seolah-olah dia kata, "Hei umatku, jikalau mu nak berjaya ke, ini buat semacam ni. Macam ku buat ni. Kamu membanyakkan dalam hidup sehari semalam beristighfar dengan Allah dan bertaubat kepada Allah. Nah, sebab kamu tak sunyi daripada dosa. Maka jikalau kamu nak menjauhkan diri kamu daripada api neraka, maka nak hampir diri kamu kepada syurga Allah, maka melazimlah hidup dalam hidupmu istighfar, membanyakkan kalimah astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, itu dia dalam hidupmu. Maka sebab itulah kita di sini perlu dan sangat-sangat sungguh perlunya kita ambil Nabi kita buat contoh bagi kita. Dan tu yang royak dah bahawa Nabi ni sebaik-baik contoh bagi manusia semua. Sama ada orang beriman tak beriman pun contoh yang terbaik bagi manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi setiap penyakit ni ada ubat. Bagi setiap penyakit ada ubat. Sama ada penyakit ni bab dunia dan juga bab akhirat. Ada penyakit dan setiap penyakit ada ubat. Lepas tu sebahaya-bahaya penyakit benda ni, sebahaya-bahaya penyakit. Sebab apa? Sebab jikalau penyakit ni ada di seorang manusia, ia jadi apa ni? Sebagai kumel supaya terima penyakit-penyakit lain mari. Pucuk bagi penyakit lain, penyakit ni dulu. Dan penyakit ni ada pada seorang, jadi apa ni? Pucuk bagi penyakit-penyakit lain yang akan mari cari tuan ni. Nah, habis tu dia ni sebahaya-bahaya penyakit. Sebab dia ada penyakit ni pada diri seorang manusia, penyakit lain mari cari tu dah. Mari cari tu dah penyakit lain. Nah, sebab tu dia selamat daripada penyakit ni, penyakit lain kurang. Kalau jadi pun tak berat. Nah, tu dia. Gapo penyakit ni? Hak sebahaya-bahaya penyakit ni. Walau begitu pun semua penyakit ada ubat. Semua penyakit ada ubat. Nah, gapo penyakit yang paling bahaya sekali? Sebab dia kalau ada dia ni sedia bagi penyakit lain yang akan mari cari, mari jemur, ialah dosa. Segala dosa yang kita buat, ini sebahaya-bahaya penyakit. Nah, sebanyak mana kita derhaka kepada Allah, itu penyakit yang paling besar sekali atas diri kita, yang menyebabkan kita dapat bala-bala dan penyakit-penyakit lain mari cari kita. Sebab semua bala-bala, semua benda yang tak comel, tak baik, semua penyakit, semua apa saja yang berlaku, yang tak comel, yang kita tak say, mari mana? Mari daripada sebab kita derhaka kepada Allah. Mari daripada sebab kita banyak buat salah dengan Tuhan. Sebab itu Tuhan hantar bala ni, hantar bala tu mari cari kita sebab kita banyak dosa saknisa ya. Sebab itu orang yang berjuru-juru banyak orang panggil apa? Dia sakit dia tak seperti orang yang dosa tu. Dia akan nak pegur ke? Nah, itu dia. Walau berlaku juga dengan dia. Nah, itu dia. Kalau gitu, lepas tu ubat dia apa ubat dia? Ubat dosa ni tak ada lain. Ialah istighfar dan bertaubat. Ni ubat dia. Sebab itu hari ni penyakit kita banyak ni. Sebab penyakit yang besar ada pada kita. Kita buat salah banyak dengan Tuhan. Sebab itu tidak ada jalan lain yang kita nak selamat diri kita daripada segala penyakit hak dunia dan juga hak penyakit yang lebih bahaya lagi bab akhirat. Nah, malaikat satu saja ubat ialah ubat istighfar dan ubat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil Nabi jadi contoh bagi kita. Nah, tiru Nabi. Nah, itu dia. Kalau gitu, di sini kita mari baca sikit. Mafhum dia panggil minta maaf Nabi itu.
Sebab apa Nabi istighfar? Sebab apa Nabi bertaubat? Padahal seperti inilah kita rakyat. Dia tak ada berdosa. Dia Tuhan jaga daripada buat salah dengan Tuhan. Tapi sebab apa Nabi beristighfar dan Nabi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Seolah-olah dia ni orang buat salah besar. Itu dia. Maka hikmah yang pertama hak kita lihat sana ialah supaya jadi contoh bagi umat dia. Nawi umat dia tiru. Sebab dia kasih sayang kepada umat dia. Nah, maka tak kala dia tahu yakin sebab Tuhan tahu kepada dia bahawa seorang yang berjaya ni ialah orang yang banyak istighfar, orang yang banyak taubat. Sebab itu dia buat contoh bagi umat dia, umat dia tiru dia. Supaya umat dia berjaya belaka. Itu satu. Maka di sana para ulama jawab kepada kita dua lagi. Dalam Rusia Nabi istighfar, Nabi bertaubat. Yang pertama, jadi dia berasa kata dia ni orang dia kau rapat dengan Tuhan, dia berasa kata dia kau banyak salah. Tak salah pun, kalau kita tak berasa salah lah, tapi orang yang rapat ni berasa salah. Nah, itu dia. Ataupun dia terlupa Tuhan sikit sangat je, berasa salah besar dah. Sampai datang pada hadis Nabi kata kan, innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah mi'ata marrah. Nabi kata kadang-kadang datang dalam hatiku ni buat aku terlupa Allah. Nah, itu dia. Sampai itu dia khabar apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bahkan para sahabat katakan, kami bila kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil majlisil wahidi mi'ata marrah. Kami bila Nabi dia kata Rabbighfirli wa tub alai. Rabbighfirli wa tub alai. Rabbighfirli wa tub alai. Hei Tuhan, ampun dosa saya, taubat kepada saya. Gitu. Maka kami bila satu majlis, satu berhimpun ni di antara Nabi dengan para sahabat, 100 kali lebih Nabi beritu. Itu dia. Dengan makna Nabi ni tak terlupa Tuhan 24 jam, tak terlupa Tuhan. Sentiasa ingat kau Tuhan sama-sama. Mata pejam pun hati tak tidur. Dan Nabi kata, aku tak suka kamu. Mataku je pejam, hatiku tak tidur pun. Ingat kepada Tuhan setiap masa. Sabit tu Nabi apabila masuk tandas, masuk jambe, maka tak boleh nak berzikir Tuhan tempat yang cemar tak comel, makruh. Nah, kalau kaca sebut dengan jalan hina, kadang-kadang kafir nak kita. Nah, kena jaga. Bahkan dia panggil benda nama-nama di kertas pun kena lipat taruh molek. Kena tak luar je boleh kalau comel. Jangan orang masuk ke jambe. Nak masuk juga lipat boleh kocek, jangan menzahirkan akal dia. Nah, sabit tu mula-mula dia sudah qada hajat, sama ada kecil atau berak. Nabi kata kan, ghufranak, minta maaf dengan Tuhan dulu. Ghufranak. Buat lepas tu berkata, alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Baru kata tu, baru syukur kepada Allah. Minta maaf Tuhan. Buat lepas Tuhan, terima kasih. Engkaulah mengeluarkan kami dari tubuh badan aku ni benda-benda yang cemar, benda-benda yang menyakiti. Dah kamu keluar air kecing dan berak. Semua menyakit tu kamu keluar daripada tubuh badanku. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Ada dia. Tapi minta maaf dulu. Sebab apa? Sebab dia tak sebut Tuhan ketika dia qada hajat. Maka dia berasa tadi dia salah. Nah, ada dia. Seperti kita lah, dia kasih ke seorang, kita buat taklah mana, dia kena dah kita buat pada mata orang lain. Tapi kata kalau kita kelih orang yang kita kasih, tak belah mana kita rasa kita salah lagi. Nah, sabit tu orang dia kau tinggi, dia berasa kau lain, beza daripada orang lain rasa dia. Nah, ada dia. Yang keduanya, kata ulama dah, dia bukan minta maaf bagi diri dia sebab dia tak salah. Adapun istighfar dia, dia tolong minta maaf kepada umat dia, kepada Allah. Minta maaf kepada Allah, beri Tuhan apa dosa umat dia. Sabit tu di hari ni Nabi orang panggil pun kadang malaikat gi gehenan ke dia. Kadang-kadang Tuhan menghenangkan amalan umat dia setiap hari Senin dan hari Khamis. Maka Nabi kata aku kelih. Jika amalan umatku baik, aku syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuhan yang Tuhan orang panggil pun memberi taufik kepada umatku boleh dia buat baik. Dan jika aku dapat dosa, dapat yang lain bukan lain daripada maksiat, aku minta maaf kepada mana mereka. Aku tolong minta maaf kepada umatku, Nabi.
Nah, sama ada dia hidup dan dia mati. Sabit Nabi kata, hayati khairun lak wa mamati khairun lakum. Supaya kata hidupku baik bagi kamu dan matiku pun baik bagi kamu juga. Kata aku semua ni baik bagi kamu semua wahai umatku. Nah, ada dia. Itu cara nak faham kata gapo akah istighfar Nabi ni gapo nama. Tapi yang besar sekalinya ialah jadi contoh bagi kita. Nah, dalam hidup kita ni nak ayat kata kita nak berjaya kena membanyakkan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu istighfar ni, kalau kita melazim, kita banyak kata dalam hidup kita, yawi gapo kepada kita? Yawi gapo kepada kita? Maka di sini para ulama sebut beberapa perkara. Yang pertama, dia dengan sebab istighfar ni yang kita banyak kata astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilai, ataupun kita kata rabbighfirli wa tub alai, rabbighfirli, rabbighfirli. Dalam hidup kita, makna bahasa Jawi kita, hey Tuhan ampunkan dosa saya, maaf kepada saya, maaf kepada saya, ampun dosa saya, ampun kesalahan saya, maaf kepada saya ya Allah. Lagu tu makna bahasa kita. Maka jika kita banyak-banyak kata, melazimi kita kata, nah, yang pertamanya Tuhan memurah rezeki kita. Sebab pucuk besar bagi dapat rezeki yang bertambah. Nah, itu dia. Kalau pintu rezeki kita tepik, nah, masuk sikit sehari. Itu dia. Maka dengan melalui istighfar ni Tuhan meluahkan pintu rezeki kita. Masuk banyak pada dulu. Nah, itu dia. Tapi wak sehari, wak dua tak mari lagi sebab Tuhan nak cuba. Nah, nak wi pun kita buat lama-lama dia buka. Maka rezeki ni bukan harta saja. Banyak rezeki keteneme, seni, tak ada mikir banyak tidur menyerah rezeki. Nah, lepas tu gaji buat ibadat rezeki daripada Allah. Mari semaya berjemaah di masjid rezeki daripada Allah. Tolong orang rezeki. Bahasa siaplah kepada benda makhluk Allah rezeki. Nah, itu dia. Dapat anak yang baik rezeki. Isteri yang baik rezeki. Banyak rezeki ni bukan duit saja. Sebab itu kadang-kadang dengan sebab satu maksiat yang kita buat, Tuhan katuk pintu rezeki bak kebajikan. Sama-sama kita mari sembahyang subuh berjemaah di masjid. Kadang-kadang kita buat salah pop tak bangun alam Malaysia. Sebab kesalahan satu yang kita buat, Tuhan paling kacikkan pintu kebaikan yang kita buat sama-sama dah. Nah, itu bak ibadat juga, bak ini juga rezeki bersumpah juga. Dengan sebab banyak dosa Tuhan katuk. Hak sama-sama boleh banyak, lama-lama kau rugi, kau tak ada sebab apa? Sebab kita dosa banyak. Tuhan sepitkan. Nah, itu dia. Sebab itu yang pertama, Tuhan membuka pintu rezeki bagi siapa yang melazimi banyak kata-kata astaghfirullah. Nah, itu dia. Dan Tuhan menambah harta dia. Nah, lagi pula Tuhan kurnia anak ke dia. Tuhan mensubuh tanah daripada kebun dia. Tuhan memancarkan air. Nah, dia panggil air ada, tak kering, tak ada itu pada air macam air. Sebab apa? Sebab berkat istighfar. Nah, ada dia. Ini semua ni faedah. Dan sana ada lagi beberapa faedah daripada seorang hamba yang melazimi istighfar. Dan di sana ada hadis. Dan Nabi kata apa? Man lazama istighfar, siapa-siapa melazimi istighfar, Tuhan akan dia panggil apa? Menjadikan kerja buat dia mudah. Dan tidak berlaku apa payah, mereka terbuka. Nah, itu dia. Bagi siapa yang melazimi istighfar. Nah, itu dia. Maka Tuhan kita ni yang amat kasih sayang kepada kita. Nah, itu dia. Walau kita buat salah secara mana pun, nah, itu dia tak ada katuk pintu apun dia, pintu taubat ya kepada kita, depan kita tak katuk. Sentiasa buka wiki kita selama masa, selama matahari tak naik jatuh. Matahari naik jatuh ni apa? Alamat yang besar daripada alamat kiamat.
Akhir sekalinya matahari nak jatuh akhir sekali. Hak besar lah. Hak ni banyak dah berlaku ni, tapi hak tengah hak besar belum timbul lagi. Dan awal-awal hak besar keluar Imam Mahdi. Hak besar yang pertama. Maka hak besar semua dah 10. Keluar Imam Mahdi, lepas tu hak orang panggil keluar Dajjal. Lepas tu turun Nabi Isa daripada langit. Lepas tu keluar Ya'juj wa Ma'juj. Dan lepas tu keluar ibu. Nah, daripada orang panggil apa? Maka pergi sebut ni orang beriman ni, tak beriman apa gitu ni. Nah, dan keluar orang panggil asal ataupun ada 10 perkara. Akhir sekali naik matahari jatuh. Sampai ketika tu taubat pun tu tak terima dah. Nah, ada dia. Maka Tuhan kita ni, walau kita buat salah cara mana sekalipun, walaupun kita tak pernah buat ibadat kepada dia, kita tak pernah buat hak yang suruh, dan kita tak pernah tinggal hak yang larang buat belaka, walau siapa setara tu sekalipun, dia sentiasa buka pintu sedia nak apung kepada kita. Nah, sabit tu, nah, hadis yang begitu comel. Nabi katakan, Tuhan sentiasa dia tak ada tangan. Dia tunggu-tunggu pada bukan tak ada tangan bagi Tuhan. Nak tahu Tuhan ni sentiasa buka peluang bagi hamba dia yang buat salah siang hari. Nah, waktu malam. Supaya apa? Supaya hamba dia yang buat salah siang hari ni minta maaf dengan dia. Dan sentiasa buka peluang waktu siang hari supaya hamba-hamba yang buat salah waktu malam nak minta maaf dengan dia. Lagu itulah sepanjang masa sehingga naik matahari jatuh. Ada dia. Sebab itu kita jangan putus asa. Banyak cara mana dosa pun jangan putus asa daripada rahmat Tuhan, daripada taubat Tuhan. Dan ada dia. Lagi pula hadis yang begitu comelnya, Nabi kata yang zilu rabbuna, Tuhan turun ke langit dunia. Nah, bukan turun gitu dah. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah ni Tuhan tak bersupa makhluk. Maka bergerak beralih dia ni dia panggil apa? Sifat-sifat bagi makhluk. Maka Tuhan menyalahi makhluk. Maka jika menyalahi makhluk, maka Tuhan tak berlaku seperti berlaku perbuatan makhluk. Nah, ada dia. Sebab itu makna kita serah kepada Allah. Kena-kena ulama yang takwilkan banyak turun rahmat dia pada dia panggil apa waktu apa? Waktu sahar, waktu sahur. Mula daripada pukul 2 sehingga sampai ke subuh. Ada dia. Bagi tiga. Sulus akhir. Malam bagi 3. Pukul 6 sampai pukul 10. 10 pukul 2. Tu dia panggil tu sulus 1/3 daripada malam. Maka 1/3 akhir. Belum nak naik waktu subuh. Ambil pukul 2 lah. Ambil pukul 2 sampai pukul 4 atau pukul 5. Waktu subuh. Tu sulus akhir dia panggil. Maka Tuhan tanya. Tuhan katakan, man yad'uni fa astajibalah. Siapa di kalangan hamba-Ku duk berdoa, aku nak terima doa dia ni. Lagi pula katakan, man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa nak minta apa-apa daripada aku nak beri ni. Wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Dan siapa nak minta ampun daripada kesalahan dia, aku nak ampun ni. Setiap malam. Sentiasa setiap malam. Maka tak serupa malam kita dengan malam lain. Tempat kita malam kita nanti. Sabit tu dia Tuhan turun naik. Ke mana Tuhan? Kita cerah sini nenggelak. Nenggelak ni cerah. Pagi tak serupa semua. Duduk ke mana Tuhan? Sabit tu mustahil. Itu makhluk lagu tu. Baik. Kalau gitu, hak lebih-lebih lagi hak mula-mula saat ni. Man yad'uni. Siapa nak minta apa dengan aku ni? Aku nak beri. Nak terima doa dia. Sabit tu dia kata ada hajat sungguh. Yang penting, cuba bangun masa ni. Masa yang orang lain semua tidur. Tiba-tiba kita bersorak dengan Allah, berdepan Allah. Dan jika kita bangun sungguh masa tu, kita berasa kata kita rapat dengan Allah lebih daripada sesiapa. Sebab kita mari tak ada rasa kerana. Dia mari bersorak pak masa suku tu, hari rasa suku kepada orang yang bangun masa tu. Ada dia. Kalau gitu, banyak benda ni kita boleh ukar masalah jika kita sungguh-sungguh. Lebih-lebih lagi makna yang kita ambil berat hal ketebah pada minggu lepas dulu ni. Kita penimpal dengan anak kita pada hari ni. Tahun buat lagu mana dah. Maka yakinkan muslimin-muslimat. Saya seperti ayat semalam lah. Lama-lama saya baca surat tu, kitab tu, kisah. Ada dia. Lama-lama baca.
Maka baru khatam kemarin. Maka daripada isi yang saya baca, dia siapa dia? Kita nak berguna sikit mahbub. Dia wali daripada wali Allah. Orang yang sungguh-sungguh berjuru, orang yang sungguh-sungguh takut kepada Allah. Dalam majlis dia tak izin ke siapa mengupak kepada orang lain. Dalam majlis dia tak izin siapa kata ke orang lain. Dalam majlis dia tak suka orang kecehan dunia. Orang akhirat sungguh. Orang tak makan mereka yakin kata benda ni halal, selamat daripada syubhat. Tak masuk mulut dia mereka benar bersih 100%. Takut sungguh-sungguh ke Tuhan. Tu dia. Walau makan benda syubhat tak berdosa pun, tapi dia takut. Siapa pun? Takut hati dia ni rusak. Maka dia ni dia panggil pun ibadat tak nak raya. Boleh tak 24 jam nak ibadat kepada Allah. Emo mengajar, emo mengatik, baca Quran. Quran 5 juz sehari. Baca sebab yang derah yang ngapa Quran. 5 juz sehari. Pagi ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk 100 kali setiap pagi, dah petang pula 100 kali. Qul huwallah 100 kali pagi, petang pula 100 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali pagi, petang pula 100 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali pagi, 100 kali petang. Dan selawatlah Nabi 100 kali pagi, 100 kali petang. Dan hal lain lagi penuh, kalau itu masa yang penuh dengan ibadah. Tu baik sungguh. Dan terkenal dengan orang yang paling alim sekali dalam fiqh mazhab Syafi'i di Suriah masa tu. Orang yang faqih sekali bab fiqh Syafi'i ini dia. Tuan guru Syekh Mullah Ramadan Al-Buti. Ayah bagi tuan guru Buti, Syekh Buti. Maka juruh dia ni, ia mula-mula pindah mari duduk di Suriah. Lagu mana berlaku? Lepas dia duduk lebih kurang beberapa tahun, tempat yang kosong, tempat kita tahu siapa. Maka ada orang baik yang kata, tempat ni tak ada orang mengaji, tempat jahil penuh sini, jahil sungguh orang sini. Kita tak mengaji, tak ada ibadat kepada Allah. Tempat kita tahu siapa sini. Maka bagaimana jika kalau kita bersih buat masjid? Aku tak tahu siapa di sini, busuk ni, kapur ni. Maka setuju. Maka bersih buat siapa? Mendiri masjid. Di masjid nak ambil siapa? Tak imam. Kawasan kita tak ada dah lebih baik daripada dia tu. Ambil dia tak imam sini. Tak syah yang mula Ramadan di imam. Dengan tak kandak pun, dia tak say pun. Dia mau tak ya? Terima. Maka kawasan ni tak ada orang mengaji. Tak ada orang semaya. Dia duduk mula-mula. Bahkan boleh bilang dengan tangan 2 orang 3 orang. Yang ngajar 2 orang 3 orang dia menyerah bocun tu. Payah bukan kita. Ikhlas kerana Allahnya, orang rapat dengan Tuhannya, menangisnya dengan Tuhan apa. Tak nak royak orang pucuk. Tak ada orang supaya dia masa tu. Tapi dia tak kena. Dia kata aku cuba penuh jalan, tak berjaya. Ngajar dah, royak dah. Tak dengar. Tak ada siapa tambah semaya ke ramah, tak ada. Orang mengaji ke ramah, tak ada. Dapat pula. Sehingga dah ada pula seorang tepi masjid dah. Mektina wa'ari. Buat apa ni? Buat apa? Buat tempat jual zina. Mektina mari pak, buka pintu, pasal lagu 24 jam apa cerah. Tapi masjid dah. Mari apa ni? Siapa nak zina mari ada perempuan sini. Orang masuk mari begitu, derek-derek orang masuk mari. Lagu dung. Pada dia buat kan? Maka dia nak tak boleh. Sebab Syekh Mullah ni, dia tak boleh kelih benda mungkar, malaikat dia lari. Maka dia tak puasa. Maka dia pergi kecek orang yang ada puasa. Orang yang ada tanggungjawab. Kata, lari dia tu sikit. Tak boleh buat lagu ni. Kita tak boleh panggil pelawai-lawai Allah ni. Maka dia mau lagi sapa kepada orang tu. Orang tu pergi dah rumah dia. Dia kata, mung dia mau tu mari lari aku. Nantilah mung kak putus tekak mung. Ku nak bunuh lu dah. Subhanallah. Maka gapo? Lepas tu pucuk gapo berlaku? Dia kata, aku fikir habis jalan. Semua jalan. Tak ada nampak jalan lain. Maka aku kembali kepada Allah. Sebab semua hati manusia di tangan Allah. Tuhan nak balik baik-baik di tangan Allah. Maka aku menjadikan doa aku kepada orang itu. Orang yang buka umur dia untuk buat bab zina tu. Aku berdoa ke dia, jadi wirid bagi aku.
Setiap aku berdoa tak lupa doa ke dia. Sebab orang mukmin sungguh dia tak benci kepada sesiapa. Kan nak baik ke semua seluruh kepada semua manusia. Aku menjadikan doa aku kepada yang wirid bagiku. Pagi, petang, siang, malam, setiap waktu. Lebih-lebih lagi waktu sahur dia kata. Lepas pada aku berdoa seminggu, dia kata. Dia kata, hamba perempuan klik. Katuk bank, tak ada zina. Lepas pada tu pula tinggal agak. Belum ni jebuk agak menalepang tahu rumah dia. Menjebuk agak ambil batu, sebesar-besar batu tak bang batu sejik. Tak oleh rumah lapang Syekh Mullah. Tapi tak ada apa dia. Dia tahu kata dia tak kenal Allah. Dia buat dengan dia tak takut kepada Allah. Dia kenal Allah, dia tak buat lagu ni. Maka lepas daripada seminggu pula tiba-tiba duduk di masjid. Orang yang tak pernah masuk masjid. Masjid duduk depan pula. Duduk depan tu. Nah, bertaubat kepada Allah. Tinggal semua benda dia buat. Nah, tiba-tiba tahun tu Syekh Mullah lagi Mekah. Dan dia lagi anak-anak dia wasiat mana? Masa aku klik jangan tok jangan makan apa pitu-pitu. Dia orang Arab yang makan, sambut gaji kan. Jadi ada maka ada yang tak kena kata. Tak usah buat. Tapi dekat kena klik siapa lagi buat orang kaya tu, hak taubat tu. Dia buat maka Syekh Buti mari anak dia, jangan ayah saya pesan jangan awak jangan minta sungguh-sungguh ni wasiat dia. Dia kata munduk dia, aku nak buat. Sebab apa? Dia berasa kata ni nak balas aku buat jahat ke dia dulu Nah, maka sejanguk-janguk tepat. Klik mari Pak Syekh Mullah pun tahu kata tak murih dah. Apa lepas dia. Kalau gitu apa kesan muslimin muslimah yang boleh ubah orang ni? Doa. Lepas tu doa tu guru kepada orang lain je bukan anak ya. Bukan waris-waris ya. Bukan cukup zakat tapi orang lebih kan nak baik doa wi. Pas kita lebih lagi je kalau kita doa wi ke anak kita. Doa wi kepada adik kita. Orang dari masyarakat kampung tempat kita. Nah, ada dia. Kalau gitu lebih-lebih lagi kita bangun waktu ni bakal-bakal berdoa. Nah, ada dia. Kita boleh kelih bahawa Allah akan bersih kampung kita masa depan. Nah, ada dia. Jika kalau kita sibuk doa kampung tempat semua pun anak kita tak apa dah. Keluarga kita ya. Situ. Nah, ada dia. Kalau gitu di sini satu kisah yang begitu comel daripada seorang ulama. Maka kita ni perlu ambil ia ni buat contoh bagi kita. Cara nak berdoa dan rasa yang rasa oleh diri kita. Tak mana dia kata. Orang yang sungguh-sungguh manja dengan Tuhan berasa kata dia buat salah banyak. Maka berhajat kepada ampun. Kita supaya dia berhajat kepada ampun daripada Allah. Maka ni kita boleh tiru ni lafaz dia comel dia berdoa comel sungguh. Dia kata kan? Dia kata Allahumma ya Allah ya Tuhanku. Inna istighfari ma'a israri lu'um. Sesungguhnya minta ampun aku minta ampun kepadamu dengan kata astagfirullah ni. Serta aku sentiasa buat maksiat, aku minta maaf tapi aku dah buat. Maka ni dia panggil jahat aku ni. Aku minta maaf, lepas tu aku dah buat. Hatullah ya. Sebab aku mengani kat mu. Dia kata. Tapi wa inna tarki al-istighfar ma'a ilmi bi si'ati afwi la'ajzun. Tapi jika aku tinggal istighfar, padahal aku tahu sangat katamu ni Maha Pengampun, maka bodoh aku. Dia kata. Patu dia tahu fakam tatahabbabu ilayya bin ni'ami ma'aghinaka anni. Allah ya Tuhan, beberapa banyak yang membuat baik kepada aku dengan penuh beberapa nikmat. Padahal mu terkaya daripada aku, tak berhajat kepada aku pun. Tapi saja mu buat baik kepada aku. Wa atabaghadu ilaika bil ma'asi ma'a faqri ilai. Padahal aku buat benda-benda yang wak benci kepada aku dengan bagai-bagai maksiat. Padahal mu sentiasa buat baik, tak putus-putus beri kepada aku. Nah, padahal aku mu terkaya daripada aku, tak berhajat kepada aku. Sebaliknya pula aku sungguh-sungguh berhajat kepadamu, tapi aku banyak-banyak buat yang benci kepada aku. Buat lepas tu dia kayak benar sebenar. Lepas tu dia kata ya man idza wa'ada waffa. Hei ayat Allah, engkau apabila kau berjanji, engkau tunai janji. Engkau tak salah berjanji sama sekali.
Wa idza tawa'ada tajawaza wa'afa. Tapi jika mu ugu nak denda nak gapo, tapi kebanyakan mu maaf mu gapang tawak kira. Dia kata. Kalau gitu adkhil azima jurmi fi azimi afwika ya arhamar rahimin. Kalau gitu memasukkanlah sebesar-besar dosa aku ni dalam sebesar-besar ampunan engkau kepadaku. Ya wahai orang yang maha rahmat kepada hamba dia. Cara mengadu, cara berdoa, heninglah kita nak pada hari ni. Kita tak saja astagfirullah, bukan dia lagu tu. Walau comel kita kata, tapi kita nak kepada munajat. Munajat apa munajat? Ai mengadu dengan Allah. Nah, kita bangun ni saya kata, "Hei Tuhan saya lemah." Sampai tu Syekh Mullah comel le munajat dia. Dia kata kan? Dia kata, "Hei Tuhan, aku tak kuasa nak hitung benda-benda baik yang mulia kepadaku. Dan jika aku tilik kepada perbuatanku semua semenjak aku kecil sampai kepada hari ini, aku ahli neraka. Padahal ya siapa ya? Siapa ya? Buat baik tak ada nak bagus sikit mabuk." Nah, ada dia. Tapi sebaliknya pula aku lihat kepada ampunan engkau, maka ampunan engkau lebih luas daripada dosaku. Nah, ada dia. Kalau gitu, hei Tuhan, siaplah kepadaku. Nah, maka hei Tuhan, aku tak ada pintu lain. Pintu engkau satu saja. Jikalau akan hamba aku pun aku sedih duduk sini ya tak? Sebab apa? Engkau satu yang boleh ampun dosaku. Nah, tak ada orang lain. Maka aku tak ada orang lain melainkan engkau satu saja. Kalau gitu, aku nak sentiasa duk minta denganmu siapa selama umurku ada. Mung terima tak terima apa ikut mung hatu mung. Atau aku ni aku hamba mung minta denganmu sama-sama. Munajat dia. Nah, orang siapa Tuhan lagu tu kecek yang Allah Subhanahu wa taala. Patutlah dia wasiat aku nak wasiat kepada anak dia. Allahu akbar. Nah, wasiat kepada anak dia. Orang yang berjuru gitu lalu, dia tak berasa kata dia berjuru. Nah, tak berasa kata dia lebih. Ni orang siapa semua Tuhan lagu ni kelakuan dia. Dia kata, "Wahai anakku, apabila aku mati, mu tuliskan syair ni di depan dilung nu usung gitu. Dah, tulis kalimah ni di depan dilungku." Tulis. Maka anaknya buat sungguh. Nah, gapo tulis? Dia kata, "Ataituka bil faqri ya dzal ghina." Aku datang pergi kepada engkau. Mati ni pergi cari Allah kan? Aku pergi cari engkau dengan keadaan pakai miskin, wahai maha kaya, wahai engkau yang maha kaya. Wa antal ladzi lam tazal muhsina. Padahal engkau ni sentiasa orang baik, maka aku akan dapat baik daripada engkau. Nah, tulis gitu di paper itu. Nah, Nabi kena kata ya siapa? Kata aku ni hamba engkau ya Tuhan. Nah, ada dia. Kalau gitu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua ni berhajat kepada ampunan daripada Allah dan berhajat kepada taubat Tuhan kepada kita. Nah, ada dia. Satu kisah yang begitu comel, muslimin muslimat, diwayatkan kepada kita oleh seorang syekh yang nama Syekh Tantawi. Dah rahimahullahu taala, Syekh Ali Tantawi. Orang yang terkenal masyhur di Saudi. Asalnya orang Suria, dah alim Suria besar, lama-lama ia hijrah hidup di Saudi, maka mati di Saudi. Syekh Ali Tantawi. Dia kata, kisah yang pelik berlaku dengan aku. Aku tak pernah tak pernah dengar kisah semacam ni. Maka dia rayaklah kitab dia. Benda yang berlaku ni. Dia kata, dakhaltu ahada masajid di Madinatil Halam. Suatu hari aku masuk dalam satu masjid daripada masjid di satu cawat nama Halam. Tiba-tiba wajatu syaban yusalli. Tiba-tiba aku nampak seorang muda duduk semaya. Faqultu subhanallah. Maka aku kata apa? Subhanallah. Nah, ini orang ni orang yang sebanyak-banyak maksiat dilakukan kepada Allah. Budak ni. Minum arak, yashrabul khamr, wa yaf'alu zina, berzina lagi, minum arak berzina, wa yaqulu riba, makan riba lagi, wa huwa aqun liwalidayhi, lakukan kepada dua ibu bapa lagi. Wa qad taradahu minal bait, dan ibu ayah ia hamak ia daripada rumah. Nah, famal ladzi jaa bil masjid? Kalau gitu apa benda yang buat dia mari masuk masjid ni, semaya ni, tak pernah datang pun pada hari ni. Belum hari tak pernah hari pun. Ke mana mari ni? Tu dia. Faqtara betu minhu wa sa'altuhu. Maka aku pun masuk dekat dia, aku tanya. Nah,
anta fulan, mung dia tu kedak mung ni orang tu kedak. Aku kenal tu. Orang yang tak semaya, orang yang minum, orang yang berzina, drakor buat apa, orang ayah yang hamba. Mung gaya tu tak begitu ke? Dia kata ya saya. Ya saya dah jawab. Qultu alhamdulillah ala hidayat. Maka alhamdulillah maka dapat hidayah, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Nah, ada dia. Maka akhbirni kaifa hadakallah. Boleh tak mengayak kepada aku bagaimana mu dapat hidayah daripada Allah? Nah, itu dia, mu dapat lagu mana? Boleh kau ayat kepada aku? Nah, maka dia kata, hidayati kanat ala yadi syaikhin wa'azana fi marqas. Iaitu hidayah yang aku dapat ialah sebab seorang tu guru tua dah. Lepas tu dia masuk nasihat dalam bar. Maka ia ni orang pasal orang tiauba. Dia berjalan lebar, minum arak, zina. Nah, atas pantas ada orang becok perempuan, orang telanjang, tak telanjang, seperti telanjang. Lagu tu. Sebab syah. Nah, ada maka lepas ni saya tak saya baca sebab nak ayat panjang baca sepanjang tu. Terjemah yang makan masa. Maka dia kata di panggil tempat becok, tempat berjoget ni atas pantas ada betina penuh telanjang atau tak telanjang separa telanjang, di bawah penuh raja atas pada kelih dia. Nah, ada dia bahasa siapa nak berzina, maka dia panggil curi tangan, bayar duit, ambil pergi berzina. Maka jauh daripada tempat ni ada masjid yang halal, masjid. Dan tu imam seorang tu guru tua umur. Nah, umur tu benar 70-80 dah. Bukan? Tu dia. Maka tu guru tu masuk di masjid, tiba-tiba tak ada orang sembahyang. Kelih kanan tak ada orang sembahyang, kelih kiri tak ada orang sembahyang. Maka ada dua orang. Maka tu guru tanya, "Ainal musallun?" Mana orang sembahyang ni? Duk mana habis ni? Maka jawab orang ada. Tak ada. Ketika ni dak nang belakang tempat orang bercak berjaga belakang semua dak nang. Tak faham. Gapo berjaga? Dia kata tu guru, jaga ni ialah ada weci, ada pantai. Di atas tu betina bercak dah, tak telanjang pun supaya telanjang. Dah, maka siapa nak berzina bayar duit ambil boleh berzina. Pas penuh dia kelih ke dia. Maka pas siapa kelih? Orang Islam kelih. Pemuda Islam kelih. Dia mau tahu. Kita subhanallah. Kelih kena benda macam tu. Kata, "Mek awak pergi sana. Dia nak pergi situ." Dia kata, "Pergi apa tu guru?" "Saya nak pergi nasihatkan. Saya nak pergi hajat buat baik. Nah, nak pergi lari buat jahat." Kita sagi dia menganing demo ya pergi tempat tu. Siapa nak dengar? Demo pisah lari dia pisah sekaya, dia nak pergi. Maka pergi tangan seorang tu, pergi aku. Aku tak kenal tempat tu, pergi aku ustaz. Pergi aku. Maka demo ni pun dia panggil ngeteban pergi dia. Siapa lebih tu aja ada orang berjaga, bukan mudah-mudahan nak masuk. Nah, maka nak buat pakaian jubah molek apa berjanggut pun tak masuk bukan tempat dia orang tua dah ni. Kita mari apa? Dah saya nak masuk nasihat redal. Nasihat? Nasihat apa sah? Nah, bukan tempat nasihat, tempat orang mengajar sini. Nah, tu dia. Maka usaha dia tu. Nah, banyak mana? Muna, aku nak masuk lagi. Orang panggil sehari semalam buka ni bolehnya ana. Tak apa aku bayar. Aku nak semalam. Aku nak berkecek atas pantai tu. Maka berkecek-kecek mari, terjual, kau buka kedai nak duit ya. Dia mau beri duit dia bayar tak ada apa. Nah, ada dia. Bos saya nak masuk lagi ni lah kalau malam ni dia mau main lama dah. Malaysia. Akan mari Malaysia. Mau patai sikitlah. Ada dia. Kita jadi tak apa. Kalau gitu jadi. Bawa Malaysia, mari awal Syekh. Pas mari sudah mari awal. Duk masuk dah tak siapa tahu dia dalam ni. Pas mula-mula dia cak lah mula-mula. Orang puan dah cak jadi tabel. Dah cak joget yo ya le bawah lelaki ke bang pemuda. Orang tua pun ada minum arak apa gitu ni tempat kaya. Bawa sudah pak, tiba-tiba kelih, kering turun, kain tu. Piang turun, tiba-tiba ada orang tua, nyata tak kisi. Nah, tu dia. Kecek kan? Maka ada lah. Ayuhanna, wahai manusia. Nah, aduk kecek, orang bawah kata tu. Oh, ni main teluk ke apa ni? Main nakal apa ni? Kata kan? Dia tak percaya mula-mula. Kata orang ada nasihat tempat semacam ni. Kamu-kamu nakal apa? Ada dia. Kecek-kecek lama-lama dia dengar ya. Nah, tahu kata benda ni bukan main dah, sungguh. Bukan nakal, bukan podak, sungguh. Nah, ada dia. Maka sing saya tulis ke panggil perkataan ya. Gapo dia kata? Dia kata kan, "Ayyuhan nas, wahai manusia, innakum 'ishtum tawilan wa 'asaitum katsira." Kamu semua ni panjang kamu hidup dan banyak kamu deraka kepada Allah. Fa aina dhahabat badzatul ma'siyah?
Maka di mana pergi kesedapan maksiat yang kamu buat, di mana pergi? Gimana? Ia kata, laqad dhahabat al-ladzah wa baqiyat al-masahib. Sedap maksiat yang kau buat, sama ada minum ataupun zina. Hai. Tapi hak adanya ialah dako oleh surah amal dia kamu. Sedap lain tak ada pun. Tapi hak adanya catat taruh atau mung zina, mung minum, mung dako kepada Allah. So dicatat taruh. Lepas tu surah ni hitam penuh dengan dosa. Satus'aluna anha yaumal qiyamah. Akan ditanya so dia kiamat esok. Tentang perbuatan yang kamu buat ni. Dan buat saya tu yaumun akan datang satu hari semua ni mati habis malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dia. Buat lepas dia kata apa? Ayyuhan nas, wahai manusia. Hal nazartum ila a'malikum? Melihat tak kepada amalan kamu yang kamu buat hari yang kamu dah buat tu. Nah, itu dia. Ila aina satuaddi bikum? Amalan yang membuat ni, ya bawa mungkin mana? Kamu dah buat hari yang lain ni, akan bawa mungkin mana? Nah, la tatahammaluna naran dunya. Maka buatmu semua ni tidak ada siapa pun yang kuasa nak duduk dalam api dunia. Walhal wa huwa juz'un min 70 juz'an min nar jahannam. Padahal dia satu juzuk ya, satu. Padahal api neraka jahannam berganok-ganok sampai ke hari panggil panah tak boleh nak tunggu dengan api dunia. Pak api dunia mu tak kuasa dah nak tahan panahnya. Pak bagaimana api akhirat? Nah, kalau gitu wahai manusia semua, badiru bitaubah. Maka segeralah bertaubat kepada Allah tentang kesalahan kamu sebelum kamu luput masa, sebelum kamu nak mati. Nah, ada dia. Maka kalimah ni apabila keluar daripada orang yang sungguh-sungguh kandak baik, keluar daripada hati ya, maka berserah masuk kepada orang yang pendengar. Maka kata orang mudah ini ada banyak cerita kepada Syekh Ali Tantawi, dia kata apa? Fabakunnas. Maka semua manusia yang ada situ sehingga tuai bah diri pun riak belaka. Dan semua bertaubat belaka. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan katuk katuk dah tinggal tu mapuh bal. Nah, ada dia sabit tu muslimat sabit tu kita dah tekan berat, ambil berat, dia panggil gila dengar. Nah, hari panggil pergi comel boleh babosuk. Nah, nunggu yang mengajar sungguh, kita ni muzakarah ya. Nah, hagilah dia panggil dari lalo noh mizi penuh yang mengajar sungguh. Dan juga hari jemaah jika kita ada kendaraan kita pergi sopek orang mengajar sungguh. Sebab apa? Melalui benda ni lah bahasa kita takut kepada Allah. Melalui benda ni lah kita dengar macam ni bang bahasa lobo-lobo nak kepada redaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak dengar langsung dia bagaimana? Nah, tak tumbuh. Pada moni ni, jika Syekh tak masuk gi, adakah nak taubat tak pun? Nah, atau kita berhajat kepada dengar dia panggil nasihat, dengar dia panggil benda-benda. Dan jika kita radio buka radio kita mengajar. Hak penting ada rasa nak dengar, bahasa nak mengaji gitu. Nah, ada dia. Baik. Ini ialah pelajaran kita bagi ini, muzakarah kita pada pagi jemaah ini. Dah, itu dia. Maka masa pun dah lebih dah, insya-Allah. Kita sambung semula. Dah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.